Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrul Izzat bin Arba'in daripada kelas PT3 S212. Hari ini saya akan membentangkan pembinaan item pentaksiran. Baiklah. Sekarang kita pergi kepada pengenalan item pentaksiran. Okey. Pembinaan item soalan merujuk kepada proses penyediaan soalan, ujian atau peperiksaan yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu seperti relevan dengan tujuan pembelajaran, objektif serta memberikan gambaran yang tepat tentang pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam subjek yang diuji. Okay. Menurut Donin, Halatnya dan Rodriguez, pembinaan item soalan ini pembinaan item soalan yang baik memerlukan kriteria seperti kejelasan, kebolehpercayaan, kebolehukuran serta kesahan. Okay. Oleh itu, proses pembinaan item soalan perlu dilakukan dengan teliti dan mengikut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Sebagai contohnya, pembinaan JSU yang mana kita menggunakan DSKP sebagai rujukan utama kita. Baiklah, di sini kita pergi kepada aras pertama iaitu aras mengingat. Okay, aras mengingat ni menetapkan murid untuk mengingat kembali perkara khusus seperti mana kita tengok kepada bahagian objektif. Okay. Berikut adalah bahagian objektif bagi soalan aras mengingat. Yang pertama dia adalah apakah hukum bagi ayat di atas? Yang kedua dia adalah hukum melakukan solat jenazah ialah, okay, kalau kita teliti balik untuk soalan objektif bahagian aras mengingat ni, soalan ni kita dapat lihat kat mana soalan ni dia cukup ringkas tetapi dia memerlukan ingatan murid terhadap sesuatu benda yang khusus. Sebagai contoh dia kat sini, hukum solat jenazah. Kat sini murid dia hanya perlu mengingat hukum solat jenazah tersebut. Jadinya kalau kat sini murid yang mengingati hukum tersebut, dia akan mampu menjawab sebagai jawapan dia ialah wajib, iaitu 8. Kita pergi pula pada bahagian subjektif, iaitu tuliskan ayat yang betul dalam ruang kosong tersebut. Okay. Jadi soalan dia ialah berkaitan dengan hafazan, iaitu ayat Quran surah Al-Ashrah. Okay. Kat sini, bagaimana murid yang telah menghafaz surah Al-Ashrah ni, mereka boleh menjawab dan menuliskan ayat yang seterusnya, iaitu alam nashrah laka sadrak. Lepas tu ayat kedua ialah wa wada'anka wizrak. Jadi kat sini kita menguji aras mengingat murid-murid tersebut. Kita pergi pula pada aras kedua iaitu aras memahami. Okey. Aras memahami ni adalah aras yang menetapkan murid untuk mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Sebagai contoh dia, kita tengok pada soalan. Contoh soalan dia yang pertama iaitu khurafat adalah perbuatan yang mendatangkan dosa atau pahala. Jadi jawapannya adalah dosa. Kerana apa? Sekiranya murid tu memahami apa itu khurafat, jadinya secara langsungnya dia terus dapat tahu khurafat ni ialah perbuatan yang berdosa. Kita tengok soalan kedua iaitu apakah masuk jihad. Okey. Sekiranya kat sini pun sekiranya murid ni faham tentang jihad tu, maka murid tu mampu untuk menjawab apakah maksud jihad kat sini, iaitu iaitu beramal dengan suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Kita tengok pada bahagian subjektif, iaitu berikan 5 contoh teknologi pada zaman kini. Kat sini, kalau kita tengok daripada soalan ni tidak menetapkan murid untuk mengingat jawapan. Tetapi kat sini, murid kena memahami apa itu teknologi pada zaman kini. Jadinya, sekiranya murid tu faham apa teknologi pada zaman kini, mereka boleh menjawab soalan ni. Okay, kita pergi kepada aras seterusnya iaitu aras mengaplikasi. Apa itu aras mengaplikasi? Aras mengaplikasi ni ialah aras yang menguji keupayaan pelajar menggunakan konsep, teori, prinsip, hukum dan prosedur. Okay. Terus kita pada soalan iaitu bahagian objektif. Yang pertama, antara berikut yang manakah merupakan kaedah solat jenazah bagi jenazah wanita? Okay. Kalau kita lihat pada soalan ni,
murid perlu melakukan satu aplikasi ataupun murid perlu berfikirkan satu teori, iaitu teori solat jenazah bagi wanita. Jadinya apabila mereka mengenal pasti solat jenazah bagi wanita tersebut, mereka akan mula mencari cara kaedah untuk solat jenazah bagi wanita. Sebagai contohnya kat sini ialah imam berdiri di bahagian pinggang. Lepas tu kepala di sebelah kanan imam. Kepala jenazah ni sebelah kanan. Kira murid tu dia telah berfikir, dia boleh mengaplikasikan kaedah tersebut. Jadinya murid pun boleh mampu untuk menjawab soalan ni. Kita tengok soalan seterusnya, itu bagaimanakah cara menunjukkan perasaan cinta kepada nara. Jadi apabila murid tu beraplikasi dalam kehidupan, mereka pun mampu untuk menjawab soalan ni. Sebagai contoh, cinta kepada negara. Perasaan cinta kepada negara. Kita tengok pada bahagian subjektif, iaitu susun perkataan ini menjadi ayat. Apabila mereka mengaplikasikan jawi, mereka mampu untuk membaca jawi tersebut dan menulis. Jadinya untuk menyusun ayat ni pun akan menjadi lagi mudah kerana mereka mengaplikasikan semula kefahaman jawi mereka. Itu adalah aras mengaplikasi, iaitu mengaplikasikan teori-teori dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada aras menganalisis. Okay, aras menganalisis ni ialah aras yang menetapkan murid untuk memecahkan unsur kecil dan membuat perkaitan antara unsur. Sebagai contoh dia, kita tengok pada bahagian objektif ni ialah Ali merasakan bahawa dirinya bernasib malang. Oleh itu Ali melakukan mandi bunga untuk membuang nasib malang tersebut. Okay, apakah kesan dari perbuatan Ali tersebut? Okay. Jadinya kat sini murid akan menganalisis stimulus ni, di mana kalau murid dapat menganalisis stimulus ni, dia mengetahui bahawa Ali ni dia bernasib malang, tapi dia melakukan mandi bunga untuk membuang nasib malang. Jadi apabila murid menganalisis situasi tersebut, murid dapat tahu, okey, Ali ni telah membuat perkara kurafat. Jadi apa kesan kurafat terhadap Ali nanti? Jadinya dia akan melemahkan iman. Kita tengok pada bahagian subjektif, iaitu apakah yang akan terjadi sekiranya di negara kita mengamalkan rasuah. Okey, sama juga macam tadi, murid akan menganalisis dulu situasi di dalam soalan ni. Sebagai contoh, murid akan menganalisis situasi dia. Okey, negara ni apa yang akan berlaku sekiranya negara kita mengamalkan rasuah. Jadi murid akan menganalisis dan kemudian mereka akan mengeluarkan elit. Sebagai contohnya, apabila sesebuah negara itu mengamalkan rasuah, negara tersebut kadar jenayah akan meningkat. Lagi apabila mereka mengamalkan rasuah, rakyat akan tertindas dan juga apabila melakukan rasuah ni, negara kita juga akan merundum ekonomi dia. Jadi dari situ murid ni akan menganalisis setiap situasi. Seterusnya kita pada aras menilai. Okay, aras menilai ni adalah aras yang menetapkan murid menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui. Sebagai contoh dia, seseorang telah meninggal dunia di Kampung Bolok. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang melakukan solat jenazah. Apakah kesan dari perbuatan penduduk kampung tersebut? Okay. Jadi kat sini murid perlu menilai perbuatan sesebuah kampung tersebut terhadap solat jenazah tadi. Okay. Setelah mereka menilai dan mereka mendapati bahawa sekiranya mereka akan menilai dan mereka pun tahu, okay, solat jenazah tu adalah fardu kifayah. Apabila sesebuah masyarakat tu tidak melakukan solat jenazah, maka seluruh masyarakat tu akan dapat dosa. Jadinya mereka akan menilai dan tengok semula kepada jawapan kat sini. Sekiranya mereka dapat menilai dengan yang betul, mereka dapat menjawablah dengan jawapan yang C, iaitu penduduk kampung tersebut akan mendapat dosa kerana tidak melakukan solat jenazah. Kita pergi kepada aras yang terakhir, iaitu aras mencipta. Okay.
Aras mencipta ni adalah aras yang menetapkan murid untuk mencipta sesuatu teori yang mampu menyelesaikan masalah. Okey. Kita tengok pada bahagian objektif ni iaitu sekiranya anda seorang pemimpin. Okey, apakah yang perlu dilakukan untuk memupuk perasaan cinta kepada negara dalam diri masyarakat? Okey, kita tengok pada soalan ni. Okey, sekiranya anda seorang pemimpin. Okey, kat sini murid pun perlu mencipta satu perumpamaan ataupun mereka perlu meletakkan diri mereka sebagai seorang pemimpin. Okey. Jadi kat sini mereka perlu mencipta satu situasi di mana mereka perlu memupuk perasaan cinta kepada negara dalam diri masyarakat. Okey, jadinya kat sini mereka pun akan carilah jawapan mengadakan kempen sayangi negara, membantu rakyat yang dalam kesusahan, memastikan keperluan makanan rakyat mencukupi, memastikan rakyat mengetahui sejarah negara. Okey. So mereka berfikir dan meletakkan mereka sebagai seorang pemimpin. Okey, mereka akan memilih jawapan. Jadi jawapan adalah kesemuanya. Kita tengok pada soalan bahagian subjektif pula ialah ciptakan satu karangan berkaitan manfaat sains dan teknologi. Okey. Jadi kat sini murid ni dia perlu macam biasalah mereka akan mencipta satu karangan. Jadi mereka akan meletakkan diri mereka sebagai seorang pengguna sains dan teknologi ni apakah manfaat pada dunia ataupun kepada negara. Jadi mereka akan ciptakan satu karangan. Okey. Sekian sahaja daripada saya. Inilah hasil pembatangan item soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.